Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Mpak Isti dan kepada sesiapa yang menonton video ini. Hari ini cikgu akan membincangkan tentang lukisan oblik. Okey, yang pertama kita akan membedah ataupun mengeksplor daripada buku teks. Okey, di mana lukisan oblik ini ada pada bab 9. Dan apa yang akan kamu pelajari dekat sini adalah berkenaan dengan kamu akan pandai menerangkan konsep, apa itu konsep oblik, ciri-ciri lukisan oblik, dan kamu akan melukis lukisan oblik dan juga lukisan oblik dalam keadaan pelbagai bongkar dan juga mendimensikan lukisan oblik. Okey, ini adalah merupakan standard kandungan yang kamu perlu pelajari. Okey. So dekat sini dia mengaitkan lukisan oblik dalam sistem pembentungan. Dalam gambar rajah ni kat sini dia ada tunjuk kat awak suatu gegelung begini. Okey. Ini kaitan dia. Imagine kalau tak ada lukisan oblik, kalau dibuat dalam lukisan isometri. So kalau lukisan isometri gambar awak akan jadi begini. Tapi kalau dalam lukisan oblik, awak boleh nampak gambar awak dalam keadaan yang begini. Itu sebenarnya dia nak ceritakan. Kalau isometri, mungkin dalam keadaan macam gini, bulatan awak akan jadi lebih lonjong. Tapi kalau dalam oblik, bulatan awak boleh dapat ukuran sebenar. Okey, itu dia nak ceritakan kat sini. Okey, kita tengok pada muka surat 202 kat sini. Dalam standard pembelajaran, okey, kat sini kamu akan mempelajari tentang konsep oblik. Okay, yang pertama kat sini dia nak terangkan kat sini lukisan oblik adalah lukisan dalam bentuk 3D. Okay, sama macam isometri. Cuma kat sini dia membandingkan antara lukisan isometri antara unjuran ortografik dengan lukisan oblik. Okay, ini adalah unjuran ortografik dan ini adalah unjuran oblik, di mana perbezaan antara unjuran ortografik dan unjuran oblik, kalau unjuran ortografik ni mempunyai garisan unjuran yang selari dengan permukaan satah. Okey, masing-masing ada satah, tapi kaedah selari dia tu berbeza. Kalau ortografik selari dia kalau ortografik satah dia mesti selari. Okey, dia punya unjuran. Tetapi kalau oblik pula, garisan permukaan satah dia mempunyai garisan bersudut. Okey, maksudnya macam ni. Kalau oblik, dia punya unjuran dia ada bersudut. Begitu. Tapi kalau ortografik, dia selari dengan permukaan satah. Ni yang dia maksudkan. Okey, selari dengan permukaan satah. Tu dia maksudkan ni selari. Okey, ini maksud selari. Okey, kemudian kat sini kita tengok dalam lukisan oblik dalam buku ni muka surat 202 diterangkan ada tiga jenis paksi yang ada dalam lukisan oblik. Okey, dalam lukisan oblik kita ada paksi menegak, paksi mengufuk, paksi condong ataupun surut. Okey, dan dekat dalam lukisan oblik ni specialnya kita boleh lukis bukan setakat 30 darjah saja. Kita boleh lukis berbagai sudut bergantung kepada unjuran ortografik yang kita dapat. Okey, sebab kita nak lukis kita mesti bergantung kepada gambaran lukisan unjuran ortografik. Okey, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut maksud yang ini, InsyaAllah. Okey, sekarang apa yang dikatakan pelbagai sudut? Okey, kat sini kita ada paksi surut. Okey, dalam muka surat 203. Okey, dalam muka surat 203 dia ada menerangkan sudut pada paksi surut. Okey, kat sini kita ada sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Okey, pemilihan sudut ni bukan semata-mata ikut suka saja, tapi ada
maksud-maksud tertentu. Okey, sudut kecondongan kat sini dia berterangkan sudut kecondongan paksi surut adalah bergantung kepada bahagian butiran permukaan yang mahu ditunjukkan. Okey, itu yang dia maksudkan. Okey, kat sini dia cakap kalau kita nak tengok permukaan atas lebih, kita nak tengok permukaan atas tu kita nak dia lebih menonjol kan. Okey, ni permukaan atas kita nak dia lebih ditonjolkan. Maksudnya sudut yang kita pilih adalah sudut yang lebih besar. Ini sudut dia. Ni maksudnya kita nak tengok permukaan atas. Tapi kalau permukaan yang kita nak tunjukkan adalah permukaan sisi, kita akan pilih sudut yang lebih kecil. Tapi kelazimannya dan kebiasaannya kita akan lukis pada sudut 45 darjah. Okey. So yang ini kita boleh pilih mana-mana saja. Itu specialnya lukisan oblik. Okey, dalam lukisan oblik pula kita ada garisan oblik. Biasanya garisan-garisan oblik ni dia akan selari dengan semua jenis paksi yang ada kat sini. Paksi menegak ke, paksi mengufuk ke, ataupun paksi surut ke, semua dia akan selari. Okey, contohnya ini adalah paksi menegak, ini adalah paksi surut, okey, ini adalah paksi mengufuk. Okey, ini adalah paksi mengufuk. Okey, kalau garisan BI ni selari dengan paksi mengufuk, maksudnya dia adalah garisan oblik. Kalau garisan JK ni, okey, JK ni selari dengan paksi mengufuk, maksudnya dia garisan oblik. Okey, tapi kalau awak tengok garisan H, G dan juga garisan C, D masing-masing adalah garisan pada keadaan yang bercondong. Dia adalah bukan garisan oblik. Okey, mana-mana garisan yang tidak selari dengan paksi oblik. Okey, paksi oblik ada 3, paksi menegak, paksi mengufuk ataupun paksi surut kat sini kan. Paksi oblik, paksi menegak, paksi mengufuk dan paksi surut ataupun condong. Okey, dia bukan kalau dia tidak selari maksudnya dia bukan garisan oblik. Okey, itu saja, senang. Okey, lepas tu okey, garisan oblik kat sini dekat muka surat 204 pula. Okey, dia bincangkan tentang sudut dalam garisan oblik. Okey, sudut dalam garisan oblik, okey, kalau kita tengok pada permukaan hadapan, dia merupakan sudut sebenar. Okey, biasanya kenapa kita buat lukisan oblik, kita nak cari sudut sebenar ataupun permukaan bentuk yang sebenar. Jadi kita akan menggunakan paksi menegak dan paksi mengufuk. Kita akan dapat betul begini. Berbanding dengan isometri, kita akan serongkan dia. Bila kita serong, kita tak akan nampak permukaan hadapan dengan lebih jelas. Okey, kalau ini kita dapat dia lebih jelas dengan ukuran sebenar dan sudut sebenar. Okey, tapi walau bagaimanapun, kalau dia melibatkan kawasan-kawasan yang bercondong macam begini, okey, dia bukan menampakkan sudut sebenar, melainkan kita pusingkan dia. Okey, pusingkan dia, baru kita akan dapat sudut sebenar. Kalau dia dalam keadaan begini, dia bukan nampak sudut sebenar. Macam sebelah sini kan. Okey, itu antara faktor-faktor kenapa kita pilih lukisan oblik untuk kita lukis. Okey, dari segi bulatan dan lengkuk pula pun sama juga. Bulatan dan lengkuk pada satam menegak dan paksi mengufuk adalah bersaiz sebenar dan berbentuk bulat. Manakala bulatan dan lengkuk yang dibina pada paksi surut dan adalah juga bersaiz sebenar tetapi berbentuk elips. Okey, nampak bentuk sebenar tapi dia ukuran ni sebenar tapi dia bentuk elips. Okey, kalau dekat depan ni, kalau dia menggunakan paksi menegak dan mengufuk, kita akan dapat bentuk sebenar.
Okey. Cuma yang ini ukuran dia tetap sebenar. Cuma bentuk dia sahaja yang bentuk elips. Okey. Biasanya kalau kita nak tengok orientasi yang sesuai, kita akan tengok permukaan yang paling sesuai dilihat. Okey. Bias kat situ. Okey. Sekarang kita masuk pada muka surat 205, iaitu ciri-ciri lukisan oblik. Okey. Ciri-ciri lukisan oblik pada muka surat 205, dia membincangkan ada 3 jenis ni, kamu kena hafal. Okey, oblik cavalier, oblik cabinet, oblik arm. Ketiga-tiga oblik ni ada perbezaan masing-masing. Dia bergantung kepada masa kita nak lukis tu. Dia bergantung kepada sisi dia. Okey. Okey, kalau cavalier, untuk melukis dia pada keadaan sisi dia ataupun pada keadaan gambar tu pada paksi surut. Okey, ukuran pada paksi surut dia nanti akan cavalier tidak berubah. Okey. Tapi kalau oblik cabinet, okey, garisan pada paksi surut dia ni kat sini, okey, pada bahagian sisi dia ni biasanya, okey, kita akan bahagikan dengan 2. Okey. Kemudian untuk oblik arm pula, okey, kita akan bahagikan dia kepada 3/4 bahagian. Contohnya kita ada 8, okey, 80 mm untuk ukuran sisi dia ni ataupun ukuran kedalaman dia. So bila kita nak lukis, kita akan bahagikan dia 3/4 bahagian macam tu. Contohnya 60 mm. Okey, ataupun 4 cm. Kita nak lukis, kita kena lukis 3 cm macam tu. Kita nak kurangkan juga sisi dia tapi tidak terlampau banyak. Selain daripada 3/4, okey, 3/4 ni yang lazim. Okey, ada juga 1/3, 2/3, 3/3. Ini semua adalah ukuran oblik arm. Okey, hanya oblik cabinet saja 1/2. Tapi oblik arm tak semestinya 3/4. Okey, tak semestinya 3/4. Dia boleh juga kita buat 1/3 ataupun 2/3. Okey, 1/3 ataupun 2/3. Okey, dia bergantung kepada soalan lah. Okey, jarang kita buat oblik arm ni. Biasanya kalau kita nak buat oblik arm pun, kita akan ambil 3/4. Jarang kita ambil 1/3 dan 2/3. Okey, sekarang kita masuk macam mana nak pilih orientasi yang sesuai. Pada pemilihan orientasi yang sesuai. Okey, ni masih lagi pada muka surat 206. Okey, kat sini dia membincangkan tentang orientasi pandangan oblik. Okey, dalam lukisan oblik, pemilihan kedudukan dan arah pandangan penting. Okey, untuk mengurangkan. Okey, kenapa kita pilih orientasi lukisan oblik? Kita nak mengurangkan kesan herotan. Okey, kesan herotan pada lukisan oblik. Okey, ni contoh-contoh pandangan ni pun. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, so yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat adalah orientasi pandangan oblik. Kita boleh lukis ke-4 pandangan. Cuma sesuai atau tidak sesuai saja. Okey, contohnya nombor 2. Mungkin kita hanya nampak kawasan sebelah sini saja. Kawasan sebelah ni kita tak nampak. Okey, jadi kita dah membazir keadaan macam tu. So ini adalah orientasi yang tidak sesuai. Okey, kalau yang nombor 3 pula, kita lukis tapi nampak bahagian bawah pula. Sedangkan bahagian bawah ni bukan bahagian terpenting untuk seseorang melihat gambar dan lukisan. Okey, begitu juga nombor 4. Bukan setakat dia nampak bawah, tapi dia nampak juga sebelah belakang. Pun sama juga. Ini nama dia kesan-kesan herotan. Kesan-kesan herotan ni terlampau banyak kawasan-kawasan yang butiran lurus dia yang kita sembunyikan kerana faktor pemilihan orientasi yang kurang sesuai. Okey, itu nama dia, orientasi pandangan orientasi lukisan oblik. Okey, lain daripada tu, kita tengok juga dalam
lukisan oblik, kita nak mengelakkan permukaan objek yang bersatah selari dengan serta unjuran. Unjuran adalah sebesar saiz sebenar. Sekiranya rajah tersebut mempunyai bentuk bulat dan melengkung, maka ia sesuai pada satah yang selari. Sekarang ini pun dikatakan kesan herotan. Cuba kita tengok bulatan dia kan. Kalau kita buat, ini memang boleh melukis, tetapi ini bukanlah orientasi yang sesuai. Kalau paling sesuai adalah bila bulatan itu kita buat selari dengan dilukis pada satah yang selari. Ini satah yang selari. Kalau dia punya bulatan ni, kalau ini adalah paksi X ataupun satah menegak, ini satah mengufuk, so bulatan awak tu selari dengan paksi menegak dan mengufuk. Itu yang dikatakannya orientasi sesuai. Selain daripada tu, bagi objek orientasi, pemilihan orientasi yang sesuai juga adalah berkaitan dengan objek yang berpaksi panjang. Bahagian yang panjang tidak sesuai dilukis pada paksi surut kerana akan menampakkan herotan yang agak jelas. Contohnya dekat sini, kita tak nampak tak nampak objek sebenar lah. Sebab dia terlampau banyak sangat herotan. Dan kalau kita tengok kat sini kawasan pengulangan. Jadi kita kena pilih orientasi yang sesuai, supaya kita nampak dia lebih jelas. Yang ini terlampau banyak sangat herotan dan terlampau memanjang sangat. Kita akan mengurangkan markah pada orientasi yang tidak sesuai. Nanti kita sambung pada 9.2. Belajar. Terima kasih.